pergi perang macam itu Nabi. Walaupun tak pegang tongkat, tapi Nabi di atas mimbar orang tak berani, orang jangan diam dengan seram. Nabi khutbah macam gitu. Sebab itu bila Nabi khutbah ringkas dan padat, orang balik, orang terasa aku dapat sesuatu. Ini yang lebih penting. Jadi khutbah Jumaat tak perlu panjang-panjang. Maka kita sebutkan di sini, ulama-ulama mengatakan bahawa pentingnya hikmah daripada nasihat pada hari Jumaat walaupun pendek, tapi dia mengingatkan kepada manusia selama 7 hari atau 168 jam dalam satu minggu. Mungkin orang lupa tanggungjawab. Seorang bapa yang kadang-kadang dia tak kisah tentang anak isterinya, seorang suami umpamanya, ataupun manusia dah lemah iman, dia tak, ataupun ada orang yang buruk akhlak apabila nak mengejar dunia. Mungkin ada orang yang dia lupa halal haram. Nah, ini mimbar Jumaat akan menggegahkan seketika. Tak payah panjang-panjang, tak perlu panjang-panjang membebel-bebel lah semua tidur. Tak payah. Nabi khutbah ni tak ada orang boleh tidur. Tak boleh tidur. Tapi kat Singapura confirm 99.9 tidur. 99.9% confirm tidur. Walaupun Tok Imam pegang tongkat, tak garang pun. Tak garang pun. Kononnya pegang tongkat tu garang, tak garang pun. Dia tak tidur semua, tidur. Patut pegang tongkat tu ketuk siapa tidur. Patutnya gitu. Umumnya kita tengok dia tak, apa tak tidur. Dia keluar lunch time pukul 12, cantik, pergi kedai kopi makan berenda. Kena naik Bandung power gila. Dia masuk masjid, tak kata masjid lagi, cari tiang. Dapat sandar baik, dia relax, dia bawa kipas, tiang. Tok Imam pula baca bedtime story. Allahu Akbar. Ngorok terus meleleh-leleh dia. Pada umumnya macam gitulah tak. Dia tak perlu panjang-panjang ya tak. Short answer, satu ayat Quran terjemahkan gegarkan sikit. Satu hadis Nabi ceritakan. Ini kesimpulan pada khutbah hari ini. Kita minta siapa yang keluar hari ini, dia sebagai seorang Muslim, tanggungjawab menjaga. Orang balik pun tahu. Itu, tapi dia bercerita panjang berdengkur tu member. Tak tahu Allah Akbar tu bangun. Belum tak ada. Orang perempuan tak apa tahu, orang lelaki-lelaki dah tahu. Kat masjid tu confirm tak? Itu pun kadang-kadang kesian tengok. Kita nak semua. Yang ramai macam gitu. Tapi di Mekah bagus. Kita bawa haji, bawa umrah, Jumaat ni kan. Dia pergi solat Jumaat ni, nak pergi cepat Ustaz. Kalau nak masuk masjid pukul berapa? Saya cakap 2 jam awal. 2 jam dia pergi. Kat Singapura last bus. Kat sana 2 jam dia sanggup pergi. Ustaz cerita tak larat dia tak. Dia pergi. Dia dengar khutbah tu ngawal tu. Tak tidur tu. Pada bahasa Arab, manalah tu makna. Tak tahu confirm tak. Tapi pasal memang di sana khutbahnya agak. Ini yang kita nak sebutkan. Menurut sunnah Nabi, mana khutbah tidak diperpanjang-panjangkan. Jadi Nabi tahu bahawa ini time. Saya nak tanya anda ni, hari Jumaat hari cuti ke tak hari cuti ni agak-agak. Kalau dalam satu minggu 7 hari, saya kasih anda pilihan, ya tak? Anda jawab sebagai seorang Islam. Separuhnya hari cuti itu hari apa? Saya rasa semua orang Melayu akan cakap hari Jumaat dah. Saya tanya apa pasal? Apa pasal hari Jumaat? Dia tak. Dia tu cakap, dia ni cakap, ramai orang cakap, dia tak. Iyattabi'una ila zan. Yang banyak cakap pun menyangka-nyangka. Menurut ayat Quran bahawa hari Jumaat itu hari bekerja. Wa idza qudiyatus solat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu selesai melakukan solat Jumaat, bertibarlah kamu di muka bumi Allah dan carilah kurnia Allah. Artinya hari Jumaat tu hari bekerja lah. Hari bekerja. Tapi kita selama ni fahamkan macam gitu masalah kuasa. Dia tu cakap, dia ni cakap, dia tu cakap. Siapa cakap kita pun tak tahu, ya tak? Saya bukan cakap jangan cuti hari Jumaat. Kalau saya ada company, saya macam ya. Kalau ada company, saya suruh saya pekerja saya hari Jumaat jangan kerja. Hari Minggu datang kerja. Ya. Daripada kita susah-susah payah hari Jumaat nak tutup itu lah, kita buka kedai bermain dengan haram, ya tak? Lebih baik macam gitu. Kalau tak pernah pun jadi tauqir Ustaz, tak pernah. Kesimpulan yang nak cerita di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita undang-undang agama, di antaranya termasuk dalam Quran yang kita tak perasan. Yang Allah sebut je tak. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Pada hari Jumaat tu waktu zuhur, ulama mengatakan bahawa Allah SWT perintahkan kita berada di masjid. Sepatutnya kita ingat Allah SWT wazaru. Tapi kadang-kadang di sana sini kita tidak mahu mempelajari agama. Kita langgar dan kita terasa bahawa benda itu tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kadang-kadang orang perempuan, suami dah lah tak faham dah tu, dia tak. Dia suruh isteri dia. Dia nak pergi sembahyang Jumaat, dia drive. Drive, dia tak.
Yang kau pergilah jalan-jalan shopping dulu lah. Aku pergi sembahyang Jumaat. Cantik cantik tak? Dia sembahyang Jumaat, nanti lepas sembahyang aku SMS kau. Dia pergi sembahyang Jumaat, isteri dia shopping. Waktu imam sedang berkhutbah sampai orang solat Jumaat. Macam mana kita nak duduk? Ini yang kita sebutkan, banyak benda yang kita tak belajar. Kita langgar undang-undang kita. Seharusnya apa betul harus duduk dalam rumah ataupun pergi sembahyang Jumaat. Sebelum Jumaat Nabi sudah memberikan kelonggaran, maka duduk dalam rumah diam-diam. Itu waktu bukan untuk kita bersembang. Sepatutnya gitu. Ya. Tapi kita tak faham, suami tak faham, isteri pun tak faham. Kenapa? Pasal nak belajar, tak nak belajar. Ini kita sebutkan banyak benda yang silap. Orang perempuan pergi pasar waktu itu, kita bermain dengan undang-undang yang kadang-kadang kita tak faham. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan peringatan ini mendidik dan mengajar kita sedikit supaya berhati-hati dalam beragama. Baik, kita nak sebut di sini bahawa hadis yang kita masih perbincangkan ini hanya nak memberitahu kepada kita, Jabir bin Samurah mengatakan Nabi solatnya sederhana pada umumnya. Dan Nabi apabila berkhutbah Jumaat sederhana. Maksud sederhana boleh diartikan dengan pendek juga di sini pada hadis Jumaat yang khusus. Artinya Nabi SAW nak ini mempermudahkan umat. Nabi tidak menyusah-nyusahkan. Ini sebab yang pengarang bawakan hadis ini. Pengarang membuatkan bayan, keterangan di bawah situ disebutkan. Kalau merujuk, apabila disebutkan fakana solatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, adalah solat Nabi qasdan dan khutbah Nabi juga qasdan. Pengarang membawakan ini keterangan, membantu untuk kita memahami. Katanya qauluhu qasdan, perkataan qasdan itu maksudnya bainal tuli wal qisar, ini di antara panjang dengan pendek. Maksudnya sederhana. Ini yang dimaksudkan. Hadis Jabir nak beritahu kepada kita, Nabi melakukan solat dan khutbah dalam keadaan bersederhana kerana Nabi tidak mau menyusah-nyusahkan orang ataupun menyusah-nyusahkan umat. Jadi kalau kita ada orang dia, ramai orang laki-laki yang kita tahu hari Jumaat ni ada yang ada roh Islam, dia cari jalan nak pergi solat Jumaat. Kadang-kadang adjust time makan, lunch time dia adjust. Kadang-kadang dia tipu dia punya manager, ya tak? Sekarang mau keluar sikit, ada time off ni. Orang susah payah nak pergi sembahyang Jumaat. Tapi bila khatib panjang-panjang membebel-bebel cerita panjang lebar, ya tak? Dia tengok jam. Cakap ni mampus, aku balik office ni silat-silat kami buang. Dia dah mulai, ya tak? Tapi dia tak boleh tinggalkan, belum solat kan? Khutbah dulu kan? Ya tak? Jadi mau tak mau kena tunggu. Last minggu depan confirm tak pergi sembahyang Jumaat lagi. Kenapa? Nabi tak nak macam itu. Khutbah Jumaat ni penting, ya tak? Penting. Jadi imam yang memimpin khutbah tadi dia tahu, ya tak? Supaya dia dalam bersederhana, orang balik pun terasa important lah solat Jumaat. Dan dia mencari jalan untuk datang. Ini tujuan pengarang bawakan hadis ini. Kesimpulannya sekali lagi di dalam beribadah, hendaklah kita melakukan dengan sederhana, iktisad. Sebab itu saya katakan berbeza. Khutbah-khutbah yang ulama cakap khutbah Arafah, khutbah Aidain dan sebagainya, hari-hari yang memang orang tak kerja. Khutbah Arafah, yang datang tu semua pergi haji, mana dia kerja? Tak? Kan? Anda faham tak? Khutbah Arafah ni 9 hari bulan Zulhijjah, yang tak pergi haji tahu dia Arafah, tak? Nabi mulakan dengan khutbah yang panjang. Anda boleh baca teks khutbah Nabi panjang. Tak? Kemudian Nabi tutupkan solat Zuhur, yang ini dikasarkan 2 rakaat, dijamak takdim dengan solat yang ini asar. Cantik. Lepas tu masuk ke yang ini perut Arafah, wukuf. Jadi sudah tentulah khutbah tadi boleh panjang. Tak ada masalah. Aidul Fitri, Aidul Adha ni memang khutbah kita sama-sama ketahui, tak? Memang orang cuti, dia dah sibuk ambil cuti sebelum lagi raya. Dia ambil cuti seminggu, ya tak? Pasal baju dah siap tujuk. Ya, jadi hari itu memang boleh lah iaitu khutbah panjang kadang. Itu mesej nak disampaikan. Masalah. Tapi khutbah Jumaat merujuk hadis ini. Ialah khutbah yang tidak disunahkan berpanjang-panjang. Cukup. Kalau seorang khatib tadi dia khutbah Jumaat, ringkas, ya tak? Khutbah pertama gegarkan. Oh, dengar terperanjat itu. Duduk sekejap. Rehat, bangun lagi, khutbah lagi. Orang terasa aku balik ni tak boleh main-main, ya tak? Turun, solat. Dan solat ni panjang. Bila solat panjang, lama makmum ni bermunajah dengan Allah SWT. Selepas dia mendapat nasihat, dia terasa perlu dia lama dengan Allah SWT. Cantik. Maka dia balik, dia terasa dapat sesuatu. Ini, maka kita tak nampak dia itu dianggap sebagai ini perkara-perkara yang boleh menyusahkan. Ini yang dinamakan al-iqtisad, bersederhana. Nabi larang supaya kita lebih-lebih melampau-lampau, memaksa-maksa diri, menyusahkan orang lain. Wallahu a'lam. Seperti mana awal saya sebutkan ni hadis-hadis fikir kita tak panjang. Pergi hadis yang lagi satu. Wah, kita langsung pindah banyak hadis sekarang. Happy-mappy.
Baik, hadis yang ke-8 menurut bab yang ke-14 ataupun hadis yang ke-149. Nampak gaya macam panjang juga hadis ni. Jadi saya tak bacakan dulu, saya baca ketika yang ini saya syarahkan. Yang pertama, kedudukan hadis ni, tolong rujuk di akhir hadis tu disebutkan rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam kitab Bukhari ni ada sampai hampir 9,000 hadis. Tapi banyak hadis-hadis yang diulang-ulang 2-3 kali. Kadang-kadang satu hadis tu diulang sampai 3-4 kali. Termasuk hadis ini. Hadis ini diulang sampai 3-4 kali. Yang pertama di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang ke-1968. Yang kedua pada yakni 6139. Jadi diulang 2 kali dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini diceritakan oleh Abu Juhaifa. Sekali lagi, kunyah. Abu Juhaifa nama samaran, nama timang-timangan, nama panggilan-panggilan. Yang macam tadi saya sebutkanlah. Dalam